Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita pada muka surat 235. Okey. Masih lagi hadis berkenaan dengan dunia ya. Kisah hadis yang panjang berkenaan malaikat yang menyoal, atau malaikat yang mencabut nyawa dan malaikat yang menyoal orang yang dalam kubur. Sambungan ya hadis tentang orang kafir lah, bagaimana dia mati. Baginda sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, lantas dikatakan, kamu ni tak tahu pun tidak, baca pun tidak. Lalu kedengaran satu suara dari langit yang mengatakan dia telah berdusta, maka hamparlah hamparan untuknya dari neraka, dan bukalah untuknya sebuah pintu ke neraka. Lalu datanglah kepadanya haba dan angin panas dari neraka, serta disempitkan kuburnya sehingga bersilang tulang-tulang rusuknya. Muka surat 235 Okey, 235 ya. Dan datang kepadanya seorang lelaki yang berwajah bodoh, berpakaian buruk lagi berbau busuk. Lalu dia berkata, terimalah berita gembira tentang apa yang menyakitimu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Lantas dia bertanya, semoga Allah memberikan berita gembira kepadamu mengenai keburukan. Siapakah kamu ini? Wajah kamu ialah wajah yang membawa keburukan. Lalu dia menjawab, akulah amalan buruk kamu. Amalan kita lah, kan, yang akan bersama dengan kita. Sebab tu yang ikut kita ni berapa ya? 3 lah kan. Yang 3 bersama kita ni lah dia, amalan kita, ada dengan kita. Baik. Demi Allah, aku tidak kenal kamu, melainkan kamu merupakan orang yang lambat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Okay? Kalau solat pun kadang-kadang, ataupun solat pun ujung-ujung waktu. Kadang-kadang orang solat kan, kadang-kadang solat, kadang-kadang tak. Ramai, bukan sikit, ramai. Yang tak solat pun ramai. Yang solat kadang-kadang pun ramai. Solat setahun 2 kali pun ramai. Solat bermusim. Itu pun dia tak solat juga. Dia pakai baju Melayu semua tadi kan. Kain sampingnya dengan songkok hitam dia, duduk atas motor dekat parking, okay? Sambil isap rokok. Jadi orang habis bayang, orang keluar, dia keluar sekali dengan orang keluar, solat. Yang orang Melayu tulis lah, orang Melayu asli, yang bukan beragama Islam lah, bukan Melayu semestinya, bukan semestinya Melayu tu Islam. Bila sebut Melayu, oh kami Islam, dia Muslim lah. Dia tanya saya Muslim, tengok saya Melayu pula. Kita kata ya lah, Melayu bukan semestinya Islam. Kalau tak pernah mengamalkan Islam, Islam apa benda? Kan? Solat pun tak tahu solat macam mana kan? Berapa waktu solat pun tak tahu. Baca Quran pun tak tahu. Quran pun tak tahu Quran tu apa. Islam apa benda? Tanya Islam kan? Tak jawab Islam. Sebab apa? Islam ikut-ikutan lah dia panggil. Aku tak tahu. Orang kata Islam, aku pun Islam. Tanya orang Islam kebanyakan, Islam, kamu Islam kan? Muslim. Islam tu apa? Islam tu apa? Muslim tu apa? Mungkin ramai yang tak boleh nak jawab kan? Islam. Dia tidak pernah mengamalkan Islam. Macam mana dia dakwa kata dia Muslim? Sebab tu kata apa nama penyair Arab dia kata apa? Kulluhum yad'una
waslan bilayla. Kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la ta'rifuhum fi dhaka. Semua mengaku mereka ni kerabat kepada Laila. Laila ni seorang wanita kaya, cantik, semua tadi kan. Semua mengaku dia orang adik dia. Tapi Laila tak kenal mereka pun. Tanya Laila, aku tak kenal pun perempuan ni. Macam tu Islam. Mengaku yang Muslim Islam tak kenal mereka pun. Sebab apa? Sebab tidak pernah mengamalkan Islam kan. Macam mana nak kata Muslim? Solat pun tak pernah kan. Pernah tengok ada orang tak pernah solat? Macam mana kita jadi Muslim? Jadi kalau tanya dia, kamu ni kalau kamu mati aku tak tahu nak bumi kat mana. Okay. Sebab dia lah. Jadi bila sebut kata Melayu, tidak semestinya Muslim. Orang dalam hutan tu orang Melayu juga, Melayu asli. Kan? Sembah pokok, sembah tok nenek, ya kan? Itu dia. Kemudian tapi orang asli pun tak ada hutan lah ni. Dia masuk hutan cari dia kan, barang-barang dalam hutan. Itulah dia. Kemudian dia kata, kamu ni aku tak kenal melainkan orang yang lambat melaksanakan ketaatan kepada Allah dan cepat bermaksiat kepada Allah. Lambat maksiat dia nombor satu pula. Oleh itu Allah membalas kamu dengan keburukan. Kemudian Allah mengutuskan satu malaikat yang buta, pekak dan bisu. Dah buta kan, tak nampak dah kan. Pekak pula, tak dengar pula. Bisu pula. Jadi malaikat dia kan. Jadi maknanya orang tu berjerit macam mana pun dia tak dengar. Kan? Dia minta tolong, janganlah, tolonglah kan. Maknanya malaikat dia tak dengar pun. Tanya pukul. Nak jawab, nak dengar macam mana? Kau tu jawab. Jawapan dia pun dia tak dengar kan. Pukul dia lah. Yang memegang penukul besi, kerja dia pukul dia. Jerit dah terang mana pun dia tak dengar. Dia tak nampak pun. Tak nampak. Tak nak kesian pun kan, sebab tak nampak. Kemudian tak boleh nak bercakap pula. Bisu. Pukul lah kerja dia. Penukul yang besar. Kalaulah gunung dipukul dengan penukul tersebut, kata Nabi SAW, sudah tentu gunung itu hancur menjadi tanah, jadi debu hancur. Ya? Jadi apa? Jadi habuk gunung tadi. Lantas malaikat tersebut memukulnya, hamba yang kafir itu. Hidup dalam muka bumi ke lama mana pun. Kan? 70, 80 tahun, 90 tahun dah tak larat dah. Kekayaan dibagi-bagikan oleh waris dia lah. Ya? Anak-anak dia yang budak kekayaan dia. Segala kereta mewah, segala apa, dia tak boleh bawa dah. Kan? Duduk atas katil je. Kalau jalan pun pakai tongkat dalam rumah dia, nak pergi dapur pun lambat. Mungkin biar masa setengah jam daripada ruang tamu nak ke dapur. Kan? Kaya. Teramat kaya. Tapi kafir. Ya, nak buat apa? Ya. Dia menyesal tak kira lah kan. Jadi orang kafir ni dia sukalah kalau dikembalikan dia ke dunia ataupun ditebus dia dengan semua family dia. Dia nak kalau boleh semua family dia tu masukkan ke neraka, dia tu selamat daripada neraka, mereka menjadi tebusannya. Dia nak dia tu, tapi tak boleh. Masing-masing. Dia. Ni cerita di alam kubur sebelum alam akhirat, alam neraka yang abadi. Tidak ada kesudahan. Kita ni kalau kerja, ada juga kesudahan dia, pencen. Boleh berehat. Kan? Itu pun tak berehat juga pun. Jadi dunia ni macam tu, dia ada titik terakhir kan. Kerja penat-penat, berehat dalam neraka. Abadan abidin. Abadul abad, abadal abad, selama-lamanya. Tak ada hentak lagi.
thumma la yamutu fiha wa la yahya. Mati pun tidak, hidup pun tidak. Nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup. Itulah dia keadaan. Jadi lantas malaikat tersebut memukulnya dengan sekali pukulan sehingga dia menjadi tanah. Kemudian Allah mengembalikannya semula seperti keadaan asalnya. Ini berlaku pada setiap orang kafir, semua setiap orang yang kena siksa tadi kan. Tapi maknanya kita tak nak fikir logik lah. Kubur sepit-sepit macam mana kalau sebelah tu orang soleh? Kan, takkan orang soleh sebelah kata, "Oi, kamu ni aku nak rehat, tak boleh." Takkan nak kata macam tu. Benda tak boleh nak fikir. Kan, tak ada logik-logik sini. Bila kita mati, kita tengok, kita hadapi perkara tu, itulah dia alam barzakh. Alam yang kita kata mencari adat alam dunia ni lah. Tak sama lah dengan alam dunia. Alam barzakh mana ada lapar dahaga, mana ada makan minum. Kita ada makan minum, mengantuk, letih kan, berehat. Alam barzakh ni lain. Tak seperti alam alam dunia ni lah. Jadi kita kata, mungkin ada orang tanya, ya ke? Betul ke? Okey, kalau kamu rasa tak percaya, kamu sekarang kamu ingat tak ketika kamu berada di dalam perut mak kamu ataupun kamu belum menjadi manusia lagi? Siapa pun tak ingat, sebab pun tak tahu macam mana rupa kita, macam mana keadaan kita. Masa kita di alam roh kan, sebelum ditiupkan roh ke dalam perut mak kita tu, kita pun tak tahu. Ya, macam itulah keadaannya bila kita juga tak tahu bahawa alam barzakh tu tidak sama dengan alam dunia ni. Alam dunia ni tak sama dengan alam rahim. Kan? Ketika kita berada di dalam dalam rahim mak kita ataupun sebelum tu. Ini dia. Cuba itulah kalau jumpa orang macam ni, kita ajak dia fikir. Kita ajak dia fikir. Dia mungkin tak boleh nak capai, memang kita tak capai pun apa yang benda gaib ni kan. Tapi seolah-olahnya kita boleh rasa macam mana kita sebelum ni. Kalau kita tak tahu apa kita selepas ini, dan kita tak tahu juga apa kita sebelum ni. Jadi tak payah fikir lah. Jadi persediaan. Masing-masing buat persediaan. Wa qul i'malu. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW kata, dah naklah kamu semua beramal. Beramal lah. Fasayarallahu wa rasuluhu amalakum. Allah dan Rasulnya akan melihat kepada amalan kamu. Jadi kita beramal lah masing-masing. Ya. Jadi kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap manusia itu, setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau Allah ciptakan kita untuk jadi penghuni syurga, Allah akan dorongkan kita dengan amalan-amalan ahli syurga. Kalau kita diciptakan untuk neraka, maka dia akan dimudahkan kita untuk amalan ahli neraka lah. Tetapi jangan ada yang berputus asa. Kan? Sebab masing-masing tak tahu. Orang yang kita nampak depan mata kita tak pernah sembahyang selama 70 tahun ni, tiba-tiba umur 90 tahun masuk 90 tahun satu hari, dia insaf, bertaubat, istighfar, dia kembali beramal dengan amal soleh, dia belajar solat dan dia mati. Al-amal bil khawatim. Amalan itu ikut macam mana titik terakhir kita. Jadi sebab tu kita minta pada Allah dia husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita tak tahu. Semua kita tak tahu. Ya, mungkin kita lalas mati mengumpat orang. Alhamdulillah. Tengah duk mengumpat mati. Ya. Jadi maknanya tengah bancur kopi nak jamu tetamu mati. Ya, bancur kopi untuk jamu tetamu. Amal soleh ke amal tolak? Amal soleh. Ya, mati. Subhanallah. Itu sudah. Husnul khatimah. Jadi lalu malaikat itu memukul lagi dengan sekali pukulan, lantas dia pun menjerit dengan satu jeritan
yang didengari oleh segala sesuatu melainkan jin dan manusia. Dua makhluk ni yang tak dengar. Kan? Kalau dia dengar kan pakai jadi baik habis lah. Kan? Dia tak ada lah ujian. Ujian tak ada lah. Jadi maknanya yang dengar segala makhluk, segala haiwan kan dengar. Dua makhluk mukallaf ni yang tak dengar, iaitu jin dan manusia. Mukallaf maksudnya yang dibebankan hukum-hukum taklifi lah. Wajib, haram, makruh, sunat. Ini hukum harus. Ini hukum-hukum taklif. Yang mana kita ni manusia, jin yang Allah beri kepada kita akal, fikiran, ya. Maknanya kita wajib beriman kepada Allah, wajib menjauhi kesyirikan. Kan? Ini maknanya ini hukum taklif. Kita ni mukallaf. Ya, kita mukallaf. Orang yang dibebankan kepada dia hukum-hukum syariat lah, hukum-hukum syarak. Orang gila mukallaf lah. Depa asal mukallaf tapi terdapat tegahan, halangan untuk mereka jadi mukallaf. Apa dia? Gila. Jadi gila tu lah yang jadi penghalang dia untuk jadi mukallaf. Depa selamat lah orang gila. Tapi kalau gila hujung umur, ada kira sebelum tu tak gila, masa tak gila tu lah. Tapi janganlah jadi gila. Jauh lah kan. Ada hadis yang Allah beri, a'udzubika minal barasi wal jununi wa min sayyi'il asqam kan. Tak jauh dari penyakit sopak, tak jauh daripada gila, tak jauh dari penyakit-penyakit yang buruk, yang berat ni lah. Lindunglah. Sekarang ni penyakit yang berat ni banyak kan. Di antara dia penyakit kanser yang ditakuti lah, kan, yang menghantui kehidupan manusia akhir zaman ni. Kanser darah, kanser. Stage 4 baru tahu. Ma'assalamah. Ya, masih masuk hospital 2-3 malam, doktor tidur kan. Sebelum tidur tu ambil wuduk dulu, solat 2 rakaat, ucap 2 kalimah syahadah. Tidurlah. Takut tak bangun dah. Kan? Bangun-bangun alam barzakh. Tu cara lain lah bangun kan. Cara tu dah lah. Aneh. Hanya jin dan manusia tak dengar jeritannya. Sebab tu ada satu hadis yang sebut kan, ada di sini lah. Dia berselang Nabi kita, laula an tadafanu, kalau kamu tidak saling mengkebumikan, la da'utullaha, nescaya aku berdoa minta kepada Allah, ay yusmi'akum azab al-qabri, supaya Allah perdengarkan kepada kamu azab kubur. Kamu kalau Islam. Tapi kerana kamu saling mengkebumikan, aku tak doa. Kalau tidak kita kalau doa mati, kita tak bumi di situlah. Tinggal ya. Takut dengar dia menjerit. Tidak Nabi nak doa. Tapi kerana kita saling mengkebumikan, ada pula rumah tepi kubur relax kata tak apa kan. Kubur apa tu pagar sikit, rumah dia. Okey, tidur, makan, lena, makan selera kan. Sebab apa? Sebab tak dengar orang dalam kubur tu kena seksa. Cumanya kalau kita dengar tengok, mungkin kita akan buat rumah 2 km, 3 km daripada kubur. Ayam dengar. Kan? Ayam, kucing. Dia pun dengar, dia dengar, dia mana buat apa, dia bukan kisah pun. Dia kata ada aku kisah kalau aku dengar. Jadi kita yang ada kisah ni. Kemudian dibukakan untuknya sebuah pintu dari neraka dan dibentangkan sebagai sebahagian hamparan neraka. Lantas dia berkata, hai Tuhanku, janganlah datangkan kiamat. Kalau dia tahu kalau kiamat ni lagi teruk, lagi dahsyat, antara tu boleh takut kan. Kena seksa lah. Lagi tak kiamat, kena seksa. Mana dah lihat tu lah. Kalau hari kiamat, roh dan jasad sekali. Kan? Kalau ada alam barzakh, roh dan jasad macam mana? Wallahu a'lam, tak tahu. Kalau kita gali tengok tanah, mana ada apa dah. Kan? Silap tulang angkau pun tak ada dah. Gitu. 107
harus mengeluarkan jenazah dari kubur kerana tujuan yang dibenarkan syarak, seperti jika dia dikebumikan sebelum dimandikan dan dikafankan, serta seumpamanya. Okay? Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, terjemahan dia, kita baca, Rasulullah SAW pergi ke kubur Abdullah bin Ubay. Ini ketua munafik ni. Setelah dia dimasukkan ke dalam kuburnya, lalu baginda menyuruh supaya mayatnya dikeluarkan. Lalu baginda meletakkannya di atas kedua lutut baginda sallallahu alaihi wasallam dan meludahkan sedikit air liurnya kepadanya dan memakaikan kamisnya, jubahnya. Jubah Nabi Islam dipakai kepada Abdullah bin Ubay. Jabir berkata, dan baginda mensolatkan mayatnya. Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Jadi mereka tengok footnote di bawah tu, ya. Syekh Al-Bani dia kata apa? Yakni Allah lebih mengetahui hikmah yang kerananya baginda SAW melakukan perkara tersebut terhadap Abdullah bin Ubay yang merupakan seorang munafik. Memang jelas kemunafikan dia sangat jelas lah, ya. Zahirnya perkara ini berlaku sebelum turunnya ayat ni, surah Taubah ayat 84. Allah kata, qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri. Janganlah engkau solat ke atas seorang pun daripada kalangan mereka selama-lamanya, dan jangan engkau berdiri di atas kuburnya. Bila turun ayat ni, Nabi tak buat lagi dah. Kan Nabi akan buat benda tu selama benda tu baik, selama mana Nabi tidak dilarang, kan. Bila dia Nabi larang, Nabi tak buat lagi dah. Jadi macam nak cerita, kata di sini istimbat boleh dikeluarkan mayat lah, kerana kalau dia belum dimandikan, belum dikafankan, orang ke bumi macam tu kan, keluarkanlah selama mana jasad tu ada lagi lah, kan. Tapi kalau sampai tak boleh lah, memudaratkan kita, tak payahlah, gitu. Umpamanya ada penyakit yang boleh merebak dan sebagainya, kan, darurat. Sebab apa? La darar wala dirar, kaedah. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh mendatangkan kemudaratan pada orang lain. 108 tidak dianjurkan untuk seseorang menggali kuburnya sendiri sebelum dia meninggal. Jangan kita pergi tempah kubur. Tempah kubur. Sama juga tempah kain kapan. Ya. Jadi tak perlu, sebab kita bukan tahu pun nak mati di mana, kan. Kain kapan ni bukan murah nak beli, apa kata? Sekotak satu tu. Kan ada kit dia, kan. 200 setengah, kan. 200 setengah tu kita boleh makan minggu lah. Jadi tak payahlah sedia. Cumanya kalau kita beli, terletak di surau ke mana sebagai wakaf, tak apalah buat pahala. Siapa-siapa mati boleh guna kain kafan wakaf. Benda boleh buat, kan. Kalau ada duit lebih sikit lah, beli wakafkan di surau ke masjid ke kain kafan untuk yang tidak berkemampuan. Gitu, kan. Jadi siapa tak ada kemampuan, macam dia boleh letak beras, kicap, gula dekat surau masjid lah, kan. Sila ambil ikut keperluan. Kalau hak tamak tu dia ambil semua boleh lah, tak ingat boleh lah. Jadi kita apa buat? Kain kafan ada lah. Orang tak ambil sewenang-wenangnya kot. Kalau kain kafan je, kan, ada orang mati baru, kan, dia pun ambil guna. Jadi boleh buat lah. Ini satu cadangan yang bagus lah, InsyaAllah. Kan kita sediakan jadi untuk ingatkan kita. Boleh untuk ingatkan kita. Yalah, kita sediakan kain kafan. Kita beli kain kafan tu, tak depan rumah tu replika. Kan? Siapa-siapa mari, kan, jiran-jiran ke mari nak mumpat orang tertujuk. Tak jadilah mumpat lah, balik dulu lah. Kain kotak, kain kapan dekat depan rumah. Siapa pun tak curi, dia takut lah. Tak ambil letak CCTV, orang tak ambil pun. Satu kotak kain kapan tak depan rumah tu. Tulis sebelah tu, ambil bila perlu. Sila ambil bila perlu. Boleh tulis kat situ. Jadi kita pun keluar rumah tengok kain kapan. Kotak tu, kan, kotak kain kapan tu, kan. Dia apa nama? Kit tu lah.
segala apa kapur baru segala apa kan. Satu set. Letak depan rumah tu. Dia biar orang tengok ingat mati sikit. Tidak kan? Tak ingat mati ni. Jadi kita kata leka sangat. Baik. Tak dianjurkanlah untuk kita gali kubur sendirilah sebelum kita meninggal. Kerana sungguhnya Nabi SAW tidak pernah melakukannya dan tidak juga para sahabat baginda. Tambahan pula seorang hamba tidak tahu di mana dia akan mati. Ini Allah katakan, wala tadri nafsun madza taksibu ghada wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tak tahu di mana kita nak mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Apa yang dia nak buat besok dia tak tahu. Kita cuma ada perancangan kan? Kita ada perancangan, jadual kita ada. Okey, aku lepas ni sekian nak buat, sekian nak buat. Tapi kita tak tahu apa yang kita nak buat. Mungkin kita buat benda lain. Kita buat benda yang kita nak buat. Begitu juga kita pun tak tahu di mana kita akan mati. Pesan ke anak kita, kalau yang mati hantar balik Terengganu, Kelantan, Johor. Kita tengok mati kat Bangladesh. Kan? Janganlah bawa balik ke Malaysia lagi dah. Tapi ada orang bawa balik. Ini berlaku pada trip saya lah. Sekali tahun bila tak ingat lah. Tahun 2007 kot. Betul lah. Jadi maknanya ada seorang makcik tu meninggal kat Bangladesh. Saya cakap ke suami dia, kau pergi kat sini lah. Kau tak boleh nanti anak bising semua kan. Takut anak bising. Allah murka dia tak takut. Kau balik. Tuk dengan kagul bawah tu sekali lah. Balik daripada Bangladesh. Bawa balik jasad je lah. Roh mana ada situ lah. Tengok jasad lah. Jangan. Kalau mana kita mati, di situ kita dikebumikan. Jangan pesan-pesan. Dan wasiat yang macam tu haram dilaksanakan. Berdosa. Kalau kita laksanakan wasiat yang macam tu, berdosa kita. Dan dia kalau berwasiat yang macam tu, dia juga berdosa. Jangan dibawa jauh. Kalau dia mati, dia boleh cakap, dia akan beritahu, oi, cancel wasiat aku. Kan? Gitu. Baik, jadi saya, maka persiapan itu adalah dengan melakukan amalan saleh, bukannya dengan menggali kubur sendiri sebelum meninggal dunia. Demikianlah yang disebut dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kemudian kita masuk pula mengucapkan takziah. Siapa takziah ni? 109 dia kata disyariatkan untuk mengucapkan takziah kepada keluarga jenazah. Okay, kita tengok footnote bawah tu, dia cerita ada dia punya maklumat sikit. Syekh Al-Bani dia kata apa? Iaitu ucapan yang menggalakkan supaya bersabar. Dan cara menyebut janjian pahala, dengan cara menyebut janjian pahala, mendoakan kebaikan buat jenazah dan buat orang yang ditimpa kesedihan akibat kematian tersebut. Tapi orang kata, dia kata takziah. Kan saya ucapkan takziah. Sebenarnya itu bukan maksud takziah. Takziah ni sabar. Kan? Allah Ta'ala punya, dia ambil, dia bagi. Kan? Dan kita semua sampai masa kita pun ikut sekali lah. Itu ucapan takziah lah. Bukan saya ucapkan takziah kepada keluarga si mati. Kan? Itu bukan maksud takziah. Takziah ni bagi semangat, motivasi, kesedaran, keinsafan, doa. Kan? Semoga rohnya tenang di sana, mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala, diletakkan bersama dengan orang yang saleh. Itulah dia ucapan takziah. Dan kita pasti akan menyusul dan tak tahu bila kita pun. Dan ini sebagai pengajaran untuk kita buat persediaan sebaik mungkin untuk menghadapi hari yang besar itu, yang kita tak akan boleh berpatah balik lagi dah. Ini dia. Jadi terdapat dua hadis mengenainya. Pertama daripada Qurrah Al-Muzani radhiyallahu anhu, dia berkata, saya baca terjemahan dia supaya buku kita cepat habis.
Kalau saya baca Arab, saya terjemah dia double masalah. Terjemah. Nak habis tarik sikit. Ya. Sebab kita seminggu sekali. Tempat yang sebulan sekali itu 6 bulan tak habis lagi. Okey. Makna dia dahulu, yakni kata Qurrah lah Al-Muzani radhiyallahu anhu, dahulu apabila Nabi SAW duduk, maka sekelompok kecil para sahabat baginda turun duduk di sisi baginda. Dalam kalangan mereka ada seorang laki-laki yang mempunyai seorang anak lelaki yang masih kecil. Masya Allah. Anak umur setahun, 2 tahun kan, yang suka main dengan kita ni kan. Kita pergi mana pun teringat kat dia. Tapi kalau dah umur 15 tahun, 16 tahun tak boleh rumah pun tak apa. Jadi 2 tahun, 3 tahun ni kan, dia suka main budak ni. Jadi seronok lah. Jadi anak yang kecil itu datang kepada baginda dari arah belakang baginda. Comel lah kan. Lalu baginda SAW mendudukkannya di hadapan baginda. Nabi ni suka kadang-kadang. Lantas baginda bertanya ayahnya. Nabi tanya, adakah kamu menyayanginya? Dia menjawab, wahai Rasulullah, semoga Allah mengasihi Tuan seperti mana saya mengasihinya. Apa maksud dia? Cuba tengok phone bawah supaya kita lebih jelas dalam maksud faham tadi. Maksudnya ialah dia sangat menyayangi anaknya itu sehingga ke tahap maksimum. Sayang sungguhlah. Ya. Kerana itulah dia berdoa kepada Allah supaya Allah menyayangi baginda seperti mana dia sayang anak dia. Maksud sayang sungguh. Itu pada pencapaian had maksimum. Ini. Ya, maksud dia. Namun kemudian anaknya itu meninggal dunia. Meninggal, baby tadi, budak tadi. Ayahnya itu tidak lagi menghadiri halaqah bersama baginda sallallahu. Kerana ia akan membuatkannya terkenang anaknya itu lalu berduka cita. Nabi SAW merasai kehilangannya. Nabi heran, mana dia kawan kita ni? Lalu datang kelas, tiba-tiba tak datang. Jadi maknanya asal lah. Mana dia ni? Nabi tanya. Lalu baginda bertanya, kenapa aku tak nampak si fulan? Mana dia ni? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, anak kecil kesayangannya yang Tuhan pernah lihat itu telah meninggal dunia, mati. Lantas Nabi SAW berjumpa dengannya dan bertanya tentang anak kecil kesayangannya itu. Nabi bicara dia, pergi rumah dia. Sunnah ni kan, kita kalau boleh kita buat lah, cari kan, ataupun kita telefon, tanya khabar, mesej, ya. Kawan-kawan kita yang hilang, gaib, kan? Mungkin dia dah meninggal, kita tak tahu. Kita tak tahu kawan-kawan kita kan. Kadang-kadang saya teringat kawan-kawan tu, saya telefon ataupun saya mesej lah. Mesej tak jawab, telefon tak angkat. Weh, dia ni mati lah kan? Lepas tu malam ni dia buat mesej suara, oh tak boleh bangun, kan? Jadi zaman Covid ni kan, macam-macam demam. Aku ingat hang tak ada dah. Kan? Kira nak baca talqin lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Tak jawab mesej. Kan? Telefon pun tak jawab. Kawan ni jauh-jauh kan, dekat JB mana tu. Kita dah harap lah orang lain yang jawab telefon. Mati. Kalau ada yang mati kita tak tahu kan. Ada sampai berapa hari, dah sebulan meninggal baru kita tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kita kalau teringat kawan, mesej atau telefon lah. Ya, tanya. Ada lagi ke? Kalau ada sila jawab. Ya, bisa kawan ni kita gurau macam tu kan. Kemudian lalu ayahnya memberitahu bahawa anaknya telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah mengucapkan takziah kepadanya. Kemudian bersabda, wahai fulan, yang mana satu kamu suka? Yang mana satu lebih kamu suka? Berseronok dengan anakmu itu sepanjang umurmu, ataupun apabila kamu pergi ke pintu syurga nanti kamu dapati dia sudah mendahului kamu dan membukakan pintu syurga untukmu.
Masya Allah. Ya, dia persilakan ayah dia masuk lah. Tunggu ayah dia dan mak dia kan masuk. Dalam hadis yang lain disebut bahawa anak tadi kan, dia tunggu mak ayah dia bawa air, tunggu. Lagi mak dia tak sampai air, tak sampai, dia tak masuk. Malaikat kata masuk. Tak nak, sehingga hatta yaji'u abawayh, sehingga ayah mak aku sampai. Jadi kalau mak ayah dia ahli neraka, malaikat berupa jadi mak ayah dia pun masuk sekali dalam syurga. Macam tu. Macam. Yalah baby kan, baby orang musyrikin, dia mati kanak-kanak. Mak dia kafir, dia mati. Ayah dia pun macam tu. Dia masuk syurga lah, InsyaAllah. Ayahnya menjawab, wahai Rasulullah, saya benar-benar lebih suka jika dia mendahului saya ke pintu syurga, lalu membukakannya untuk saya. Baginda bersabda, kamu akan dapat apa yang kamu mahu itu. Masya Allah. Ini cerita mukjizat. Nabi bercakap dengan sesuatu yang belum berlaku. Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW tak cakap ikut hawa nafsu. Apa yang Nabi cakap tu wahyu. Mana kawan ni ahli syurga. Nabi kata kamu akan dapat apa yang kamu nak. Jadi anak dia akan tunggu dia depan pintu syurga. Jadi maknanya memang adalah yang akan tunggu di pintu syurga. Lagu dia duk nyanyi tu kan. tapi dia orang kafir tunggu apa? Kan tu. Lalu seorang lelaki Ansar bertanya, wahai Rasulullah SAW, semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu. Adakah ia khusus untuknya atau untuk kami juga? Baginda menjawab, untuk kamu semua juga. Mungkin di antara kita ada yang meninggal anak kecil, ataupun keguguran, anak yang dah sampai tempoh maknanya ditiupkan roh, kan? Padanya mereka tunggulah, insya-Allah. Kedua, hadis yang kedua daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda bersabda, mana dia, sesiapa yang mengucapkan takziah, man azza, ucapan takziah kepada saudaranya yang mukmin atas musibah yang menimpanya, sabarlah, kan? Kuatkanlah semangat. Itu ucapan takziah. Nescaya Allah akan pakaikannya dengan satu set pakaian yang berwarna hijau yang dicemburui. Bukan hijau macam ni, kan? Jadi ada hijau yang tak elok, hijau yang elok. Hijau yang elok macam mana? Hijau yang elok di syurga lah. Tak boleh nak bayang lah. Segala sifat benda tu sama, kan? Benda tu sama, tapi sifat dia tak sama. Nama sama, sifat tak sama. Itulah dia kadang-kadang kawan ni kalau belajar pun kadang-kadang faham sendiri. Macam bulan tadi ada pakcik tu, saya ada kuliah tafsir. Lepas kuliah dia dalam minum-minum, dia cerita kita. Jadi kita nak sampuk pun kesian, kalau pakcik macam mana lah. Dia faham sendiri. Contohnya buah Maryam dimakan kurma tu, kurma daripada syurga, begini-begini. Mana ada tafsir sebab macam tu. Dia tafsiran dia sendiri, kan? Mengaji lama pun payah juga kalau silap faham. Dia cakap saya daripada mula sampai habis, kan? Dari sudut ilmu pengetahuan kita, dia cakap tu tak betul lah, kan? Cerita tentang buah-buahan, apa nama, manna dan salwa, kan? Cerita pasal Bani Israel apa semua. Itu madu. Jadi kita dah tahu, kan? Madu tu rasa macam mana, itulah dia daripada syurga. Dia ceramah kat kita pula. Sebelum tu kita ceramah kat dia. Masa minum, dia ceramah kat kita. Kita pula dengar. Nah, contoh ni cakap semua tak betul. Kita jawab je lah. Tak apalah. Kita diam je lah. Gitu. Salah juga kan. Tapi kita tengok cara orang belajar juga lah. Tapi belajar faham sendiri lebih pada ilmu yang asli. Salah lah. Kemudian dia kata di sini, yang 110 takziah yang diucapkan itu ialah ucapan yang disangka, yang kita rasa, yang akan boleh menghilangkan kedukaan mereka dan memotivasikan mereka untuk sabar dan redha.
Macam pakcik yang anak dia kena langgar, meninggal tu kan. Dia dah sampai lembek lah. Orang mari pegang dada dia gini kan, ketua polis pun mari motivasi dekat dia kan. Jadi gitu. Macam mana perkara dah berlaku. Nasi kalau sudah menjadi bubur, kita boleh bubur garam dan gula, kita boleh makan, sedap. Kalau nasi sudah menjadi bubur, sedap. Tapi kalau perbuatan yang dah dilakukan sesal kemudian tiada gunanya. Macam mana? Nak taubat pun syarat taubat dia kena ambil nyawa jugalah. Macam mana dia ambil nyawa orang tu? Tu dah syarat dah. Tidak ke tak selesai juga. Itulah dia. Melainkan family dia maafkan. Dia maafkan pembunuh tadi kan. Ni jelas-jelas kita tak boleh nak jemput lah urusan mereka kan. Lagi kita kena pula masuk dalam. Lepas 302 kita 300 berapa kita dalam. Ya. Tapi yang pentingnya dia kena buat bagi betul lah. Kan orang hak biasa tak tutup muka, orang hak macam ni apa tutup muka. Tak tahulah mungkin ada apa-apa depa punya ni kita tak tahu kan. Tu depa punya pasal lah. Depa dengan Tuhan jawab. Benar tak selesai. Selesai dunia, akhirat panjang. Kan? Selesaikan cara Tuhan baru selamatlah. Itu macam-macam komen lah. Kita no comment. Ya. Itu dia. Kemudian motivasikan mereka untuk sabar dan redha yang diambil daripada ucapan takziah. Nabi SAW yang sabit lah. Bukan sebut saya ucap takziah. Bukan begitu, itu bukan sunnah. Tak memotivasikan pun ucapan macam tu. Saya ucapkan takziah. Yang memotivasikan apa dia? Sabar. InsyaAllah. Kan? Ada hikmah yang kita tak tahu. Dia tak pada, dia dah selamat lah. Mudah-mudahan. Kan mak ayah yang masih hidup ni, doa untuk dia. Kan doa kita mak ayah ni makbul. Allah nak kita doakan untuk dia. Dia pula mati hari yang mulia ni, hari Jumaat. Kita kata umpamanya begitulah kan. Dan dia pula yang soleh. Salah silap biasa lah manusia, salah silap kan. Tuhan ni bukan nak tengok tentang hak silap tu. Sebab tu ditimbang amalan kita. Kalau Tuhan nak tengok hak silap dia, tak payah timbang, tak payah timbang. Ya. Allah kata fa amma man thaqulat wazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan dia berada dalam kehidupan yang dia redha, dia suka. Timbang. Kalau baik banyak, berat. Kalau ringan, timbangan kebaikan tadi, itulah dia. Tapi masih ada harapan untuk Allah ampunkan. Kan? Macam orang yang buat dosa sampai 99 lembar. Dosa dia kan, satu lembar sejauh mata memandang. Satu lembar dosa. Dan dia pun yakin lah, memang habis lah. Kan? Tak ada harapan lah. Dia pun sendiri yakin bahawa tak ada harapan untuk selamat daripada neraka. Sampai Allah tanya, ada lagi tak kebaikan yang tak ditulis oleh malaikat? Tak ada. Semua tulis lah. Dosa. Adakah malaikat silat-silat tulis apa? Tak ada, semua betul dia kata. Ada kebaikan? Tak ada. Tak ada. Tuhan kata ada. Kalau Allah tak selamatkan, Allah kata ada. Apa dia? Dikeluarkan satu kad. Macam mana bentuk dia? Wallahu a'lam. Bitaqah kan? Bitaqah ni kad lah. Tak tahulah bentuk dia macam mana. Yang tertulis padanya la ilaha illallah. Allah kata ada kebaikan tu. Keluarkan. Letak dalam timbangan yang tak ada kebaikan. Dah macam tu lah timbangan dia tadi kan. Letak tu, maka terpelanting habis yang 99 lembar dosa-dosa tadi kan. Berat. La ilaha illallah tadi, Allah ampunkan dia dengan rahmat Allah. Allah masukkan dia ke dalam syurga. Jadi macam tu keadaan dia kan. Itu yang Nabi beritahu lah.
Kemudian ini kelebihan tauhid. Kelebihan tauhid. Nabi SAW dia kata, ini jika kita mengetahui atau mengingati ucapan takziah Nabi SAW tersebut. Jika kita tidak tahu atau tidak ingat, maka ucaplah apa saja ucapan yang baik. Kita tak ingat kan Nabi ucap apa kan? Hafal pun tak, cuma nak cakap Arab, orang tu kan faham bahasa Arab pun, kita berkata lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma. Assalamualaikum. Jadi kau ni baca doa kat aku kah? Dia nak cerita apa kat aku ah? Tak ada soal lah. Jadi maknanya biar cakap Melayu je lah. Ya, sabarlah, tabahlah. Semoga Allah Ta'ala beri yang terbaik untuk kita semua. Kan? Cakap yang memotivasikan dia, menaikkan semangat dia. Ya, kalau ada apa-apa keperluan, telefonlah saya. Walaupun kita tak ada apa, cakap pergi manis mulut je. Tapi kalau dia minta suruh, usahalah tolong. Kan? Itu dia. Jika dia kata maka ucapkanlah apa saja ucapan yang baik dan mudah bagi kita serta yang merealisasikan tujuan tersebut. Ya? Asalkan tidak menyalahi syariat. Syarak seperti kata-kata setengah orang. Ini menyalahi syariat. Allah dia kata apa? A'taka umrahu. Semoga kamu diberi umur jenazah itu. Maksudnya supaya umur jenazah itu transfer pada kamu. Faham tak? Okay? Dia mati kan? Jadi umur dia transfer kat kita. Ini kata sebagai orang, ini tak betul lah. A'taka umrahu. Semoga Allah memberi kepada engkau umurnya. Mungkin orang tu hidup sampai 100 tahun, kita baru umur 30-40 tahun. Kawan kita berkata, semoga Allah memberi kepada engkau umurnya. Ada 50 tahun lagi lah. Umpamanya kan? Tak betul lah tu. Ada hadis berkenaan ini. Pertama daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, terjemahan dia, sebahagian puteri Rasulullah SAW pernah menghantar utusan kepada baginda bahwasanya anak lelaki atau anak perempuannya dalam satu riwayat, yakni Umaymah binti Zainab radhiyallahu anha, sedang nazak. Jadi kita tengok footnote bawah tu, Umaymah dikatakan juga Umamah. Dikatakan juga Umamah ini kemudiannya terus hidup sehingga dikahwini oleh Ali selepas kematian Fatimah. Ini riwayat. Dalam suri riwayat kata. Jadi sedang nazak. Oleh itu datanglah kepada mereka, kata Usamah. Lalu baginda mengirim salam dan mengirim sabdaan baginda kepada putrinya. Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang dia ambil, dan hanya miliknya apa yang dia beri, dan setiap sesuatu di sisinya hanya sampai kepada waktu yang telah ditetapkan. Maka hendaklah kamu bersabar dan mengharapkan balasan pahala. Ini ucapan takziah. Cakap dalam bahasa Melayu lah. Yang penting sampai kita punya maksud lah. Kalau boleh hafal yang ni. Tak hafal, kita rekod sendiri lah. Macam dia. Sampai akhir hadis lah. Saya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, walaupun ucapan takziah dalam hadis ini diucapkan ketika seseorang hampir meninggal dunia, tak mati lagi dia kan. Namun jika diucapkan ucapan takziah ini apabila seseorang sudah meninggal dunia, kita ucapkan kepada dia punya waris dia, maka itu lebih utama berdasarkan dalalah, yakni penunjuk hadis inilah. Karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Azkar dan selainnya. Hadis ini kata apa? Hadis ini adalah yang terbaik untuk dijadikan sebagai ucapan takziah. Kita hafal lah. Ala tak hafal, ingat kan? Allah punya, kan, dia ambil. Allah punya, dia bagi. Semua yang ada depan kita ni hak Tuhan semua. Dia bagi pinjam dia, kan? Jadi bila dia ambil, kita kena sabar lah, kena redha lah. Itu di antara dia. Takkan nak kena hafal kot.
Tak payah hafal lah kan. Yang kedua, ucapan takziah baginda kepada seorang wanita Ansar atas kematian anaknya. Telah sampai khabar kepadaku bahwasanya kata Rasulullah, kamu bersedih atas kematian anakmu. Lalu baginda memerintahkannya supaya bertakwa kepada Allah dan bersabar. Dan lalu dia berkata, terjemahan dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana saya tidak bersedih sedangkan saya seorang wanita yang raquh, wanita yang tidak mempunyai anak yang masih hidup. Semua anak dia mati, lahir meninggal. Tahu kan? Dia tak pernah dapat anak lah. Ada anak tapi tak pernah hidup lah. Lagi tidak melahirkan anak. Tidak melahirkan anak lagi kerana sudah berusia. Dan saya tiada anak melainkan dia saja lah. Dia seorang anak saya. Lalu Rasulullah bersabda, raqub ialah wanita yang anaknya masih hidup, Nabi kata. Okay? Jadi istilah perempuan tadi, raqub ni wanita yang kematian anak. Nabi kata raqub, wanita yang anak dia masih hidup. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya tiada lelaki muslim atau wanita muslimah yang kematian 3 orang anaknya dan dia mengharapkan pahala atas musibah tersebut, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga kerana mereka. Sebab 3 orang anak tadi kan, Allah akan masuk. Dia sabar di atas kematian 3 orang anak tadi, Allah akan masuk dia ke dalam syurga. Umar yang berada di sebelah kanan Nabi SAW bertanya, ayah dan ibuku menjadi tebusan Tuhan, bagaimana jika kematian 2 orang anak pula? Baginda bersabda, kematian 2 orang anak juga begitu. Sahabat kata, sambungannya, yang 3, yang seorang kami tak tanya. Macam mana pula kalau kematian seorang? Dia tak tanya orang. Dia takut Nabi kita tak. Kan? Jadi sekurang-kurangnya ada harapan lah. Walaupun 3 yang matinya seorang anak, masih boleh mengharap lah. Sebab apa? Sebab Nabi tak kata apa. Dan mereka pun tak tanya. Mereka takut bimbang. Pasal kalau mati seorang anak, tak ada fadilat tu. Jadi sekurang-kurangnya masih boleh berharap lah. Itu di antara hikmah lah sahabat-sahabat ni. Dia pandai orang bijak radhiyallahu anhu. Yang ketiga, ucapan takziah Nabi SAW sewaktu baginda masuk berjumpa dengan Ummu Salamah. Sebaik sahaja selepas kematian Abu Salamah radhiyallahu anhu. Nabi masuk, Allah maghfir li Abi Salamah. Ini termasuk ucapan takziah juga, doa. Kan keluarga dengar kita doakan untuk yang meninggal kan. Ya Allah, ampunkanlah bagi Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah darjatnya di kalangan al-mahdiyyin, mereka yang mendapat petunjuk lah. Waqlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin. Maksudnya ganti, jadi kalau jadilah penggantinya buat keturunannya yang masih hidup lah. Ghafir lana wa lahu, ampunkan untuk kami dan untuk dia ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah untuknya dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangkanlah untuknya dalam kuburnya. Baik, hadis dah dalam poin 17 dulu lah, lama dah. Yang keempatnya, ucapan takziah Nabi SAW kepada Abdullah bin Ja'far atas kematian ayahnya, jadi Ja'far bin Abu Talib pada perang Mu'tah. Kan Nabi cerita kan, Nabi duduk di Madinah, Nabi cerita, dia tunjuk kepada Nabi SAW, tahu lah macam mana tunjukkan, Nabi cerita lah. Akan bendera diambil, dipegang oleh Zaid bin Harisah. Kan, dia berperang sehingga dia dibunuh. Lalu bendera diambil pula oleh Ja'far bin Abu Talib. Dia berperang hatta qutil. Wa qatala hatta qutil. Dia berperang sehingga dia dibunuh. Thumma akhadha rayata Abdullah bin Rawahah. Kan? Lalu bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Faqatala hatta qutil. Maka dia berperang sehingga dibunuh. Nabi sebut seorang-seorang. Kan? Maknanya Nabi sebut dan Ja'far, kan tangannya kedua-dua dipotong dan Allah gantikan kepadanya sayap. Kan? Sebab tu Ali radhiyallahu anhu dia kata apa? Wa Ja'faru, kan? Akhi yumsi wa yudhi yatiru ma'al malaikati. Ya, dia kata Ja'far adalah saudaraku, berterbangan dalam syurga bersama dengan malaikat pagi dan petang. Ya, tentang Ja'far bin Abi Talib ni kan.
Allah ganti dengan dia. Sebab dia dipanggil Ja'far At-Tayyar. Dia ni tak macam orang lain, dia boleh terbang. Orang lain semua duduk dalam perut, dalam temolok burung warna hijau kan. Tapi dia boleh berterbangan sebab dia ada sayap. Allah gantikan untuk dia sayap yang dia boleh berterbangan dalam syurga radhiyallahu anhu. Ini Nabi doakan untuk anak-anak dia. Jadi Nabi kata Allahumma akhluf Ja'faran fi ahlihi. Allah jadilah pengganti Ja'far buat ahli keluarganya yang masih hidup. Ya, wa barik li Abdullah, dan berkatilah untuk Abdullah bin Ja'far anak dia fi safqati yamini, dalam perniagaan dia. Qala thalath maratin, Nabi doa 3 kali lah. Abdullah ni dia kubur dia kat Madinah, Al-Baqi', radhiyallahu anhu. Kemudian hadis ni akan disebutkan secara penuh pada poin selepas inilah dia kata. Baik, tempoh ucapan takziah ni macam mana? Dia tidak terbatas kepada 3 hari. Kan? Bahkan apabila diperlukan, terdapat manfaat, maka ia diucapkan. Telah sabit daripada Rasulullah SAW bahawa baginda mengucapkan takziah selepas 3 hari. Pada hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, dia berkata, terjemahan dia, Rasulullah pernah menghantar satu pasukan tentera, saya cerita dia lah, perang Mu'tah, yang diketuai oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Baginda bersabda, jika Zaid terbunuh atau syahid, maka kapten kamu semua ialah Ja'far. Jika dia terbunuh atau syahid juga, maka kapten kamu adalah Abdullah bin Rawahah. Lepas Zaid, Ja'far, lepas Ja'far, Abdullah bin Rawahah. Yang keempat, Nabi tak beritahu, serah kepada ijtihad orang Islam. Mereka ijtihad, mana yang mereka nampak sesuai, orang tu lah yang jadi mereka punya panglima perang lah, ketua perang. Jadi mereka semua sepakat lah, tak ada orang lain lah. Khalid Al-Walid lah, kan? Dia tunjuklah masa tu, nampaklah skill perang dia yang hebat, kan? Jadi sampai hari ni orang duduk maknanya buat research, kajian macam mana skill taktik perang Khalid Al-Walid ni tak pernah kalah. Kan? Perang Uhud dia tunjuklah skill dia. Perang Uhud kan? Perang Mu'tah berapa ribu berapa puluh ribu, 30,000 lawan 200,000. 30,000 lah lawan 3 lah, tapi 200,000 tentera. 30 ramai kan? 30,000 lawan 200,000 tentera Rom kan? Kalau ikut logiknya macam hari ni lah, kalau ikut logiknya Palestin lama dah kalah kan? 70 hari dah, 72-73 hari dah. Dia buat juga terawang last sekali. Dia kata kami dah guna lah, mana dia berkata baru jumpa. Tak apalah kan. Tapi itulah dia mana. Jadi bila Allah datangkan bantuan dan pertolongan, situlah keadaan dia. Tentera Allah ni menang lah. Ada iman dan taqwa lah. Tak ada taqwa tak menang lah. Kemudian mereka bertemu musuh. Lalu Zaid mengambil bendera, dia berperang hingga terbunuh. Kemudian Ja'far pula mengambil bendera, dia berperang hingga terbunuh. Kemudian Abdullah bin Rawahah mengambil bendera, dia juga berperang hingga terbunuh. Kemudian bendera diambil oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Lalu Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin melaluinya. Kemenangan tu maksud dia apa? Maksud dia berjaya selamatkan banyak nyawa daripada korban lah. Dia berjaya. Kan sebab taktik perang dia buat macam mana? Kan, bila dah malam, dia tukar. Yang di depan duduk di belakang, yang di belakang pergi ke depan. Kemudian dia hantar pula satu pasukan di belakang sana, jauh, dia kurang beberapa kilometer di belakang. Bila dah terbit fajar, dah cerah, dia suruh pasukan tu hamburkan pasir, debu ke langit. Jadi supaya apa? Tentera Rom tengok bantuan baru dah sampai. Kemudian dia pun tengok, ini bukan hak lawan semalam, ini orang lain pula ni. Makna malam tadi sampai pula bantuan ni. Ni orang semalam tak, dia boleh cam tengok kan, ni bukan orang semalam ni, ni orang baru pula, padahal orang belakang.
kiri pergi kanan, kanan pergi kiri, belakang ke depan belakang. Kemudian dia hantar pasukannya untuk hamburkan debu-debu ke langit. Tentera Rom tengok, dia jadi lemah. Dia jadi maknawiyat ni maksudnya perang saraf ni lah. Kan macam kita media hari ni kan, media. Kan Israel disebut dia punya tentera dia mati seorang dua orang, padahal beribu mati dah. Perang media. Kan? Jadi Palestin Hamas macam tu juga. Jadi orang baca dia maknawiyat. Maknawiyat ni ruh. Oh ya Allah tu. Jadi lemah. Kan tak kalah-kalah dia pun ni kan. Bila tak kalah-kalah orang rasa letih dah. Nah. Jadi dengan itu Khalid berjaya mengundurkan tentera dengan selamatlah. Dia mati tak ada ya. Itu. Lepas benda tu lah Rom memang cuak betul lah. Takutlah dia buat gentar. Padahal dia buat kuasa besar. Macam Amerika hari ni lah. Dia ingat dia berkuat lah. Lain kali Pak Bidin dia blame dia blame tu setan hanyut tu kan. Saya pergi Pak Bidin ke waktu Pak Bidin dia salah kawan tu kan. Tak mau tolong. Padahal muka apa. Baru tahu dulu berasa hebat kan. Mereka ni berasa hebat semua lah. Lalu rakyat dia sendiri benci kat dia. Rakyat dia sendiri kan. Ini hasil doa orang-orang beriman qunut nazilah tiap-tiap waktu ni kan. Tapi kita ni di Malaysia qunut subuh ya. Dengan hari Jumaat. Kan. Maksudnya mau buat 5 waktu lah. Tak tahu pasal apa tegur tu imam ingat solat dia tak sah apa dia tak buat kot. Buatlah 5 waktu qunut nazilah kan. Tak payahlah Allahumma hadina fi ma hadait lagi dah. Teruskan doa qunut nazilah setiap waktu lah. Kemudian berita tentang mereka sampai kepada Nabi SAW. Lalu baginda keluar menemui orang ramai, lalu memuji Allah dan mengulangi pujian kepadanya, serta bersabda, sesungguhnya saudara-saudara kamu semua telah bertemu musuh. Baca tadi kan, Zaid tadi mengambil bendera lalu berperang hingga dia terbunuh dan syahid. Kemudian bendera diambil oleh sebilah pedang daripada pedang-pedang Allah, itu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Lalu Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin melaluinya. Tak pernah kalah lagi dah perang. Bila Khalid menjadi panglima perang, dia jadi panglima ni sampai zaman siapa? Zaman Abu Bakar sampai awal zaman Umar. Itu pun sebab Umar dia zaman tentera yang dikirim oleh Abu Bakar. Bila sampai Umar, dia hantar surat, diturunkan jawatan Khalid. Dia beritahu, aku bukan khianat. Aku bukan dengki kat Khalid, aku bukan khianat. Tapi aku tengok manusia duk tawakal pada Khalid. Aku takut diperlupa Allah Ta'ala. Jadi Khalid, surat ni sampai, kamu jadi prebet biasa ya. Turun pangkat. Jadi maknanya, jadi orang biasa balik, tentera biasa. Yang ganti kamu Abdullah bin Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu ganti dia lah. Bukan pasal apa? Pasal dia takut orang jadi syirik dengan Tuhan lah. Dengar Khalid lupa Allah. Tapi Khalid pun tak mati daripada perang juga. Mati pun dia menderita, kan, luka lah yang banyak kan di tubuh dia. Satu tubuh dia penuh dengan luka, pada atas sampai ke kaki penuh dengan luka. Tapi mati bukan dia mati tengah medan lah, tak. Baginda menangguh daripada mengunjungi ahli keluarga Ja'far selama 3 hari. Selepas itu baginda mengunjungi mereka, yakni ahli keluarga Ja'far, lalu bersabda, janganlah kamu semua menangisi pemergian saudaraku selepas hari ini. Panggillah 2 anak lelaki saudaraku kemari. Ya? Abdullah menyambung cerita. Abdullah bin Ja'far ni lah, ya, radhiyallahu anhu. Lantas kami dibawa menghadap baginda seolah-olah kami seperti anak burung yang baru meletak. Budak-budak kan. Lalu baginda bersabda, panggilkan tukang cukur kemari. Lantas didatangkan tukang cukur. Baginda memerintahkan supaya mencukur rambut kami. Lalu pun dia pun melakukannya. Kemudian baginda bersabda, adapun Muhammad, maka dia menyerupai bapa saudara kami, iaitu Abu Talib lah, datuk dia lah, kan? Datuk apa nama? Datuk Muhammad ni. Ya, sebab Nabi SAW dengan Ja'far ni Ali sepupu, Ja'far, Ali, Aqil sepupu.
Kemudian hak perempuan tu nama apa seorang lagi? Perempuan tu. Allah, lupa nak saya. Saudara berani pada juga yang perempuan. Ya. Apa dia? Nama dia lupa saya ingat. Kalau ingat bagi tahu. Pulang kaji. Ya. Kemudian manakala Abdullah dia menyerupai luaranku dan akhlakku. Masya-Allah. Kata Nabi sallallahu. Kemudian baginda memegang kedua-dua tanganku, kata Abdullah, lalu mengangkatnya lantas berdoa, ya Allah, jadilah pengganti Ja'far buat keluarganya yang masih hidup. Dan berkatilah Abdullah pada perniagaannya. Baginda berdoa sebanyak 3 kali. Abdullah melanjutkan cerita, lalu ibu kami datang dan menyebut tentang keyatiman kami. Ibu kami menyebabkan baginda merasa sedih. Lalu baginda bersabda, kamu risau mereka menjadi fakir, walhal aku ialah wali mereka di dunia dan di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau cuba nak menghayati, kalau kita boleh pergi Madinah, dan sahabat-sahabat kita yang pergi umrah kan. Malah tadi pun ada seorang sahabat dapat pergi. Jadi saya kenal lah. Jadi yalah, kita belajar, kita boleh menghayati lah. Kita pergi ke Baqi', tengok, kita kenangkan balik 1400 tahun yang lalu. Kan, kat belakang tu ada satu muzium. Masuk 35 rial. Dan belakang tu kan apa nama pintu apa yang belakang tu kan. Kita keluar tu, kita keluar daripada masjid. Kawasan orang lelaki keluar lah. Terus belakang tu macam ada pintu pagar tu. Lepas tu ada muzium. Kita boleh masuk, kita bayar 35 rial. Dia cerita kat kita kan. Masuk tak? Dia cerita, dia pergi satu tu, dia buat replika lah tentang rumah-rumah sahabat macam mana. Lepas tu last kali dia buat tayangan filem lah. Filem apa? 3D. Kartun lah. Jadi kita masuk tengok, kita masya-Allah kan. Jadi saya masuk sebab apa? Kita nak cerita dekat orang. Ajak dia orang masuk, dia orang masuk 35 rial kan. Boleh beli kebab dah. Jadi saya masuk, tengok orang masuk. Jadi saya minta yang bahasa Arab, dengar bahasa Arab. Kita orang Malaysia. Malaysia. Ada terjemah dia. Ya, tak faham ikut lah. Kalau kita nak menjiwai bahasa Arab tu dia tak sama. Kita punya penjiwaan kita tu kan. Kita faham bahasa Arab. Kita dengar bahasa Arab tak sama dengan bahasa Melayu. Dia punya semangat dia lain. Ya. Jadi kita masuklah, saya terjemah tu Indonesia ya, mungkin student yang belajar dekat Madinah tu kan, buat PhD ke apa-apa. Ada pun yang terjemah kan. Jadi kita masuklah dengar. Siapa yang sampai dah insya-Allah. Inilah masuk dalam tu kan. Dulu 35 rial. Tahun lepas. Bulan 11 macam tu. Sekarang tak tahu lah. Bagaimana kita boleh menghayati, tengok insya-Allah kan. Jadi kalau kita ada ilmu, kita tengok tempat ni kita boleh cubalah menghayati kan. Kita nak bayang tak boleh, tapi ini Madinah, ini Uhud kan, tengok macam mana sahabat-sahabat berperang di sini gini-gini, masya-Allah. Kalau di Mekah kita tak pergi mana pun kan. Mekah. Jadi kalau Madinah tu banyak tengok, kita baca sejarah sebab Nabi SAW banyak peristiwa di Madinah. Dia banyak kenangan lah. Kalau kita belajar sirah, kita boleh menghayati dia. Tapi ada juga yang kaki merapu pun ada juga. Bawa orang pergi Badar, tengok taman ni perigi yang dicampak padanya geng-geng apa Abu Jahal. Siapa nak confirm kat dia? Tengok tayar buruk pada situ kan. Baik. Dan kita di sini yang ke-102, dua perkara ini patut ditinggalkan walaupun ramai orang melakukannya. Tinggallah benda ni yang buat. Yang pertama, berkumpul beramai-ramai di satu tempat khusus untuk mengucap takziah seperti di rumah, perkuburan atau masjid. Tak perlu macam tu. Yang kedua, penyediaan makanan oleh ahli keluarga jenazah untuk para tetamu yang hadir bagi mengucapkan takziah. Ya? Macam kita di sini Nuri Arwah. Nuri Arwah. Malam berapa ya? Dia ada malam-malam dia sampai last malam ke-100. Tapi dia pun tak buat dia malam. Dia pun buat pilih malam-malam kan. Last kali malam ke-100. Berapa bulan? 3 bulan. Ini berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, maksud terjemahan, kami para sahabat menganggap dalam satu riwayat melihat
memandang perbuatan berkumpul pada ahli keluarga jenazah dan perbuatan mereka yang menyediakan makanan selepas proses pembumian termasuk dalam ratapan yang dilarang lah. Dia panggil niyah. An-Nawawi berkata dalam kitab Majmu' dia kata rahimahullah, perbuatan duduk untuk memberi takziah hukumnya ialah makruh. Ya. Asy-Syafi'i pengarang Asy-Syirazi kitab dia. Al-Syafi'i bukan Imam Syafi'i. Dan sekalian ashab. Al-Syafi'i Imam Syafi'i lah betul koma, betul pengarang kitab Asy-Syirazi. Dan sekalian ashab ni maksudnya orang yang bermazhab Syafi'i. Yang lain menyatakan bahawa hukumnya ialah makruh. Kata mereka, maksud perbuatan duduk untuk mengucapkan takziah yang dimakruhkan itu ialah ahli keluarga jenazah berkumpul di sebuah rumah. Lalu orang ramai datang kepada mereka untuk mengucapkan takziah. Mereka berkata lagi, bahkan mereka yakni ahli keluarga jenazah hendaklah menjalani kehidupan seperti biasa dengan urusan masing-masing. Jika sesiapa menjumpai mereka, maka barulah dia mengucapkan takziah kepada mereka. Hukum makruh ini merangkumi lelaki dan wanita. Bila kita jumpa dia, kita ucaplah takziah kepada dia. Sekarang ni mudah, WhatsApp kan, WhatsApp, telefon. Kalau dia tak angkat telefon, kita WhatsApp, ya. Itu. Tapi biasanya dia orang tak angkat telefon. Dia tak ada kesedihan apa nak tengok telefon dah, dia pun tak tahu dah telefon dia kat mana mungkin. Kenyataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang diisyaratkan oleh An-Nawawi ini terdapat dalam kitab Maksudnya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku membenci Al-Ma'tam. Ya, Al-Ma'tam ni maksudnya iaitu kelompok yang ramai. Bukan maktam maklum kita tu. Kan? Tak, itu orang Melayu punya bahasa lah. Sekalipun mereka tidak menangis, itu kerana ia akan memperbaharui kesedihan dan memerlukan kos perbelanjaan serta telah datang asar berkenaannya. Larangan berkumpul tadi kan. Seolah-olah beliau yakni Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengisyaratkan kepada hadis Jarir yang lalu. Kata An-Nawawi, dia kata apa? Pengarang kitab Al-Syirazi dan selainnya menggunakan dalil yang lain, iaitu perbuatan tersebut ialah perkara baru yang diada-adakannya, ini bid'ah lah. Imam Syafi'i dan Imam besar dalam mazhab Syafi'i membid'ahkan perbuatan ni kan. Tapi imam belakang-belakang ni Syafi'iyah judud yang baru ni, mereka membolehkan. Khilaf dalam mazhab mereka sendiri lah. Beginilah juga kenyataan Ibnu Al-Humam dalam Syarah Al-Hidayah yang menyatakan kemakruhan perbuatan tersebut. Perbuatan menyediakan makanan untuk para tetamu oleh keluarga jenazah. Beliau turut berkata, dan ia merupakan bid'ah yang buruk. Inilah pandangan para ulama mazhab Hambali, seperti yang disebut dalam kitab Al-Insaf. Kemudian poin yang ke-113, sunnahnya ialah kaum kerabat. Sama ada soalan boleh tanya, terang salah. Terus tanya boleh. Sunnahnya ialah kaum kerabat dan jiran-jiran jenazah membuat makanan yang mengenyangkan ahli keluarga jenazah. Nak bagi mereka happy lagi kan, beli makanan sedap-sedap lah. Kalau dulu orang nak beli MD ya, sekarang ni MD yang banyak orang tak pergi dah kan. Tapi kalau nak makan boleh ya, tapi nak makan kan teringat ada daging baby dalam tu. Boleh ya, tak salah kan, muamalah kan. Tapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa lah. Kalau confirm depa ni memang salur daripada situ, kenapa kita nak tolong mereka untuk membunuh baby ataupun orang tua kanak-kanak wanita tadi kan? Awak lapar tahu mana sangat. Tak makan MD tak boleh tidur. Kalau tak makan tu tak boleh tidur tak apalah kan. Makanlah boleh lelak. Itu dia. Syekh masyhur orang tanya dia, Syekh macam mana kita nak boikot barang-barang makanan yang saluran sampai disalur sampai ke Israel ni. Syekh masyhur nama baik Syekh Al-Albani ya. Dia kata aku dah 30 tahun macam tu lah. Aku tak makan kalau aku tahu untung dia sampai ke Israel. Apa-apa makanan yang aku tahu kalau untung dia sampai ke situ, aku tak, dah 30 tahun aku tak makan.
Mana 30 tahun dia tak makan MD kot. Kan? Macam tu. Baik. Kadang-kadang kita masak sendiri lagi sedap. Kan? Kita boleh macam-macam kita bubuh. Budu pun boleh kita bubuh dalam tu. Kalau peminat budu budu dalam burger. Nak tahu. Baik. Sunnahnya ada kita silah buat makanan kan. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Dia berkata, maksudnya ketika dikhabarkan tentang kematian Ja'far di perang Mu'tah, Nabi SAW bersabda, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Hal itu kerana sesungguhnya mereka telah ditimpa sesuatu yang menyibukkan mereka. Duduk dalam keadaan lah, tak masa kita kesedihan kan, makan pun tak lalu dah, duduk menung ya. Tapi kalau lapar, nak masak pun malas. Bila ada orang tak depan makan, depan kita makan juga kan. Itu dia. Imam Syafi'i menyebut dalam kitabnya Al-Um, dia kata, saya suka jika jiran atau orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan jenazah membuat makanan yang mengenyangkan untuk ahli keluarga jenazah pada siang dan malam kematiannya. Kerana itu merupakan sunnah amalan yang mulia, serta ia merupakan perbuatan orang-orang yang baik sebelum dan selepas kita. Kemudian beliau menyebut hadis Abdullah bin Ja'far tersebut, yang kemudian ada satu tempat disunatkan untuk mengusap kepala anak yatim dan memuliakannya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, dia berkata, maksudnya, kalau kamu melihat aku, Abdullah kata, Qutham dan Ubaidillah bin Abbas semasa kami masih kecil dan bermain, Rasulullah SAW pernah lalu sambil menaiki tunggangan baginda. Lantas baginda bersabda, kamu semua angkat si anak ini kepadaku. Abdullah menyambung cerita, aku, maksudnya anak ni Abdullah lah, sebab anak yatim. Nabi suruh sahabat angkat Abdullah ni, duduk depan dia. Kemudian baginda meletakkan kuda di hadapan baginda dan baginda bersabda, kamu semua angkat si anak ini Qutham, nama dia, kepadaku. Qutham tu nama seorang lagi, saudara dia, Qutham kan. Baginda meletakkannya di belakang baginda. Jadi ada dua anak yatim. Seorang lagi anak Abdullah bin Abbas, kan? Ubaidillah ni, Ubaidillah bin Abbas. Ubaidillah lebih dikasihi oleh Al-Abbas. Qutham ni anak Al-Abbas juga lah. Dikasihi oleh Al-Abbas berbanding Qutham. Pak saudara dia sayang dekat Ubaidillah ni. Mungkin Abdullah lebih kecil apa semua kan, mungkin ikut. Jadi berbanding dengan Qutham, baginda tidak segan dengan bapa saudaranya untuk membawa Qutham dan meninggalkan Ubaidillah. Tinggal seorang tu kan. Jadi boleh naik dua ya. Kalau kita boleh naik semua lah. Ni kaldai kot. Biasa kalau jalan dekat-dekat ni kan naik kaldai. Kaldai ni pasal dia rendah. Kita boleh rehat lah, santai. Macam naik motor kat Pecai kot, motor S5 ke kan. Tapi S5 pun laju juga dia pun naik. Tu dia. Jadi naik kaldai ni jalan dik jalan kan. Kaldai ni kuat, dia gagah, lebih kuat daripada kuda ni. Kuda tidak sekuat, tidak segagah kaldai. Kuda ni dia lari laju. Kaldai ni dia tak lari laju, jalan di dia, tapi dia kuat. Dia boleh bawa besar-besar. Itu sebab Tuhan sebut dalam Quran kan, mathalul ladzina yahmilut tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Pokok ni Bani Israel ni lah, Allah buat perumpamaan macam kaldai, himar. Bawa benda, kitab-kitab penuh belakang, tapi dia tak erti macam kitab pun. Tak erti macam kitab. Kaldai, bodoh. Orang Mesir kalau ada marah kat orang, dia kata anta himar. Kan? Dia marah, dia kata anta himar.
Tu dia marah semua. Jangan bagi dia kata kita himar kerenai. Kemudian Ubaidillah Abdullah berkata lagi, kemudian baginda mengusap kepalaku sebanyak 3 kali sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdoa pada setiap usapan itu, ya Allah, jadilah pengganti Ja'far buat anaknya. Jadi kita nak bayang macam mana Nabi sallallahu kan, akhlak sifat Nabi sallallahu ni kan. Sebab tu sahabat ni tak boleh duduk di rumah. Malam dia tak sabar nak tunggu siang. Nabi tengok muka Nabi. Kan, Nabi tengok senyuman Nabi sallallahu, Nabi senyum. Kalau Nabi marah, semua pekat, kecut, senyap. Sebab tu dia takut nak tanya soalan kan, takut soalan tu menimbulkan marah Nabi sallallahu. Itulah takut jaga. Turun ayat Quran tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Sahabat-sahabat ni lepas tu cakap dengan Nabi macam bisik-bisik. Tak cakap dengan Nabi kena pergi dekat-dekat. Cakap takut dia punya volume tu terlebih daripada volume suara Nabi sallallahu. Mereka tak orang ni kalau ada Nabi, suara tak dia kepit suara dia. Takut lebih dari suara Nabi. Macam Sabit bin Qais lah. Dia kan dulu dia tukang sampai kan. Nabi cakap dia sampai suara dia kuat. Turun ayat ni dia tak keluar rumah. Tak keluar rumah, duduk dalam rumah. Nabi kata mana Sabit tak nampak ni? Oh, dia kata Rasulullah, nanti saya dulu tengok dia apa cerita ni. Sahabat dia kata, wah, saya pergi cari dia. Cari jumpa, duduk rumah, duduk macam tu. Tu kan? Duduk sandak dinding, kaki lutut diri, tak kepala atas lutut tu. Betul apa kena ni Sabit? Dia kata, aku masuk neraka. Aku ahli neraka dah. Pasal apa ahli neraka? Itulah Allah Ta'ala tu ayat, suara aku lebih dari suara Nabi. Ya kan? Jadi aku habis dah, tak ada dah. Tak pergi jumpa Nabi SAW. Orang lagu tu. Dia kata aku ni masuk neraka dah. Kau ni balik beritahu kan Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia kata dia masuk neraka dah. Pasal suara dia, bila suara Nabi gini-gini. Nabi kita balik beritahu dia di syurga. Dia kata Ibn Abbas, kami duduk tengok orang dia latih muka bumi, tapi dia ahli syurga. Nabi beritahu. Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Itu dia. Kemudian ni Nabi doa ni kan. Jadi itulah dia akhlak dan sifat Nabi sallallahu. Abdullah menjawab, ni apa nama? Aku yang ni perawi bertanya kepada Abdullah bin Ja'far lah, apa yang terjadi pada Qusam? Dia tahu Qusam macam mana? Abdullah menjawab, dia mati syahid. Abdullah bin Qusam tadi dia mati. Ada belakang Nabi letak belakang tu. Kita kalau lihat dia masih kecil-kecil tu. Dia dah mati syahid, kata Abdullah. Perawi itu berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui kebaikan. Kata Abdullah, betul. Gitu. Baik, perkara yang bermanfaat untuk jenazah. Apa dia yang bermanfaat untuk jenazah ni? Ada beberapa amalan orang lain yang memberikan manfaat kepada jenazah. Ini kita nak kan? Orang beramal, kita dapat pahala. Kita dapat keselamatan. Yang pertama, doa kebaikan daripada orang Islam untuknya. Ini dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Apabila terpenuhi syarat-syarat penerimaan doa lah. Bila kena syarat, doa diterima lah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Maksud dia? Dan orang-orang Islam yang datang selepas mereka berdoa dengan berkata, hai Tuhanku, hai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat. Dia doa. Ya. Jangan baca dalam rukuk dan sujud pula ni. Ni ayat Quran, kita takwil kan dia. Allahumma ighfirli wa li ikhwani wa li abi wa ummi wa li walidayya kan? Wa li ikhwani al-muslimin wal muslimat alladhi sabaqani bil iman
takwil, tafsirkan ayat. Gitu. Baca ayat tu tak boleh lah. Sebab dan rukuk lah, rukuk sujud dilarang kita membaca Al-Quran walaupun doa. Sebab tu apabila turun ayat apa nama surah apa ya? Surah An-Nasr lah, bukan? Idza jaa kan? Idza jaa nasrullah wal fath kan? Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Turun ayat tu. Ini maknanya Nabi dah sampai masa tu, tugas dia dah habis. Bila turun ayat tu, Nabi pun takwil ayat. Nabi jadikan doa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita baca dalam rukuk dan kita baca dalam sujud. Jadi kita pelbagaikan lah. Kita baca Subhana rabbil azim wa bihamdihi, Subhana rabbil azim, ataupun Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dalam rukuk dan dalam sujud. Jadi kalau kita rasa bacaan macam tu lebih, kita rasa lebih seronok nak lagi baca Maha Suci Engkau ya Allah, Subhanakallahumma Rabbana, itu Tuhan kami, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah bagiku dalam sujud ataupun dalam rukuk kita. Baik, hadis-hadis berkenaannya amat banyak. Sebahagiannya telah disebutkan sebelum ini dan sebagainya akan disebutkan. Kad kuning. Okey. Jadi sebagainya akan disebut. Ada berapa minit lagi? Ada 4 minit lagi. Masih banyak lagi. Okey. Sebahagian telah disebutkan sebelum ini dan sebagainya lagi akan disebut pada bab menziarahi kubur serta doa Nabi SAW buat mereka dan juga perintah baginda berkenaannya. Antaranya ialah sabda Nabi SAW. Maksudnya doa kebaikan terhadap seorang Muslim untuk saudaranya yang tiada bersamanya itu mustajab. Masya Allah. Doa lah banyak-banyak. Dan malaikat akan aminkan untuk Allah hantar malaikat sebelah kita akan aminkan apa yang kita doakan. Dan dia kata untuk engkau pun begitu. Dia doakanlah untuk saya. Jadi malaikat akan katakan amin untuk engkau pun begitu. Doa bagi saya insya-Allah sihat walafiat, selamat dunia akhirat, masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, mati syahid insya-Allah. Baik. Doa kebaikan di sisi kepalanya ada satu malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan buat saudaranya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, sambung, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Masya-Allah. Masuk ke doa kita, malaikat doa. Kalau manusia orang Islam yang ada juta-juta, maka banyak itulah kita dapat. Walaka bimithli, malaikat kata. Amin. Walaka bimithli. Dan untuk kamu pun seperti itu juga. Kita doakan untuk kita, untuk mak ayah kita, kita mendapat macam tu. Dan untuk sekalian orang Islam, lelaki dan perempuan, beriman lelaki dan perempuan yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Banyak kita dapat. Boleh sambung lagi. Boleh sambung lagi kalau boleh sambung. Sambung lah. Ila yaumil hisab ka, ila yaumid din ka, ila yaumil qiyamah. Sambung. Jadi di situ. Jadi maknanya kita sampailah di sinilah. Ini agak mana dia nak berhenti ni, berhenti sini ya. Okey. Bahkan majoriti bacaan yang terdapat dalam solat jenazah juga merupakan doa kebaikan dan permohonan buat ampun buat jenazah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. Yang kedua, kita berdoa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman minggu depan Yayasan Taklim cuti. Kalau nak mari boleh juga, tapi tak ada kelas kot. Kan tapi di bawah beritahu cuti.
Kan? Buka balik berapa? 2 Januari kan? Okay. Lepas suruh reminder itu je lah. Tapi kita buat cuti ni paling ingat lah, cepat. Ya saya. Ustaz, ada tak tanya sikit. Ya. Perbuatan yang duduk untuk memberi takziah tu hukumnya makruh. Kalau kata kita ziarah orang yang telah meninggal, lepas tu kaum lelaki pergi ke masjid, kaum wanita tinggal, adakah itu termasuk dalam berkumpul? Tak. Maksudnya tak mesti kumpul tu. Kumpul ni mana kita ambil itu masa kita pergi berkumpul di rumah dia ke, di dewan tertentu ke, mata-mata untuk ucapkan takziah kepada saudara kita ni kan. Itu yang dimasukkan tadi. Kita ziarah orang tu, kalau masa time dia meninggal tu kita tak boleh nak ziarah keluarga. Tapi selepas Kita pergi ziarah, tak ada masalah. Lepas tu kita duduk ramai-ramai, berkumpul ramai-ramai ni kan. Dengan kenduri ke, dengan majlis tahlil ke apa ke. Itu yang termasuk dalam niyah tadi lah. Ataupun kita satu kereta, 2 kereta pergi ziarah saudara kawan kita yang suami dia meninggal, bawa beras, bawa makan raga, bawa buahan, kan? Kita ziarah, ucap, dia bagi motivasi. Tak ada, itu digalakkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.